Berita perdana diteruskan dengan perkembangan pilihan raya umum PRU Dun Melaka. Kita terus langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Ashraf. Terima kasih Fatil dan Fiona. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan calon Ketua Menteri dari PN adalah dari Bersatu. Bagaimanapun dalam sidang media petang tadi, beliau tidak mendedahkan nama individu berkenaan. Calon CM ni kita akan umumkan tidak berapa lama lagi. Pastinya sebelum pilihan raya dan hari pengundian. Kita akan beritahu. Masa agak lama untuk menentukan siapa calon ketua menteri? Itu strategi kita. Kita tak mesti umum awal. Tapi tak umum langsung pun tak boleh. There must be person ramai sebenarnya yang layak dan boleh jadi ketua menteri. Jadi tak jadi masalah pada kita. Keputusan dah ada kan siapa calon CM tu dah ada? Ya, sudah ada. Boleh beritahu dari parti mana? Bagi parti mana? Ya, sewajarnya kerana Bersatu mempunyai sejumlah kursi yang besar dan kami diberikan kepercayaan oleh rakan-rakan peti PAS dan Gerakan. Ketua Menteri itu akan datang daripada Bersatu. Manifesto Perikatan Nasional PN bakal diumumkan Ahad ini. Pengerusi PN Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin memberitahu pelancaran di Shah Alam Selangor itu bakal disempurnakan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau yang juga calon PN Dun Teluk Mas berkata, manifesto secara holistik itu tidak akan meminggirkan mana-mana pihak. Yang mana manifesto ini akan merangkumi ataupun akan disediakan secara holistik. InsyaAllah tidak akan ada pihak yang tertinggal dan kita akan pastikan semua golongan, baik belia, baik wanita, baik warga emas ataupun semua segenap segi, tidak kira Melayu, Cina, India, segala latar belakang kaum, budaya, agama dan bangsa. Jelas Datuk Muhammad Rafiq lagi, manifesto itu menjadi bukti PN Wadah Perjuangan Rakyat berbilang kaum. Masuk hari kelima kempen, calon-calon serta jentera parti bertanding dapat mengadaptasi norma baru SOP PRU yang ditetapkan SPR. Bagaimanapun, cara konvensional dalam mendekati pengundi tetap dilaksana kerana lebih mudah dan berkesan. Pada golongan muda, yes, mereka boleh melalui maya dan sebagainya. Tapi ada setengah golongan. Orang muda pun ada tak tahu, tak ada smartphone ni. Tapi saya akan terus turun ke bawah mencari pengundi-pengundi untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang terkini. Mengakui berdepan kesukaran di peringkat awal selepas penamaan calon Isnin lepas, Datuk Seri Sulaiman meminta semua pihak patuh SOP bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Beliau sebelum itu menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Salmah Khamis, Masjid Tanah. Terdapat kira-kira 10,300 pemilih di Dun Lendu. Sementara itu, calon BN Dun Merlimau, Dr. Akmal Saleh memaklumkan jentera parti sentiasa menggunakan setiap saluran media sosial bagi memastikan kelancaran kempen. Dan yang paling utama yang hari ini, cara kempen kita adalah totally berubah daripada dulu, iaitu kita berkempen secara media sosial secara full time. Jadi media sosial sekarang adalah the key point untuk kita sampaikan apakah idea kita, apakah matlamat dan visi kita untuk kita bangunkan pada Limau. Jadi kita sendiri pun ada mini studio di bilik gerakan kita. Jadi ini mini studio lah yang kita buat video, okey, kita buat live dan kita ada interaksi dengan penduduk. Macam semalam kita ada live Facebook. Kita ada interaksi dengan penduduk untuk dapat tahu feedback apakah yang dimahukan oleh penduduk. Dan Alhamdulillah kita ada view hampir dalam 2,500 semalam dan dia punya komen hampir beratus komen untuk kita perhalusi satu-satu dan kita akan buat mini manifesto untuk orang Kampung Merlimau.
Media-media sosial terus rancak dengan kempen-kempen calon-calon bertanding. Kami kongsikan 5 daripadanya. Saksikan. Calon Barisan Nasional BN Dun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis berkongsi mengenai sumbangan dana di surau dan masjid dalam Dun ini. Beliau turut berkongsi manifesto BN untuk tempoh 5 tahun jika berpeluang mentadbir Melaka. Calon Perikatan Nasional PN Dun Asahan B. Danesh pula berkongsi video bersama Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau di Pekan Selanda dan memuat naik manifestonya untuk kawasan tersebut. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH Kerusi Dun Macap Jaya Low Bing Hau berkongsi manifesto di laman sosialnya selain aktiviti beramah mesra dan bersantai bersama penduduk. Di laman Facebook, calon putra bagi kerusi Dun Paya Rumput Muhammad Hashidi Muhammad Zain berkongsi peranan belia untuk memastikan kestabilan politik negara dan manifesto membantu rakyat. Akhir sekali, calon bebas Dun Serkam Datuk Dr. Azlan Shah Hazali berkongsi maklumat dirinya serta maklumat calon-calon bebas yang lain di laman sosial rasmi beliau. Walaupun kempen melalui media sosial semakin rancak, penggunaan media baru itu masih belum mencapai tahap sepenuhnya. Itu pandangan pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Multimedia UiTM Lendu Muhammad Anwar Fahmi Haridas Abdullah. Dan saya melihat di sini apakah yang patutnya mereka buat, kita tidak ada pilihan. Dalam sistem sekarang ini kita perlu berfikir di luar kotak dan kita sebut Internet of Things, ya, Industry 5.0. Industry 5.0 Internet of Things ni sudah lama, tapi kita ni lambat. Masalahnya kita kurang mahu siap siaga. Jadi cadangan saya kepada pihak-pihak berkaitan, rancakkan terus. Rancakkan. You kena guna proxy, pelobi, ya, you kena lantik konsultan untuk membantu merancakkan media baru dan sebagainya. Mesti ada hubungan dengan khususnya kepada media perdana. Kami turut melakukan tinjauan untuk melihat sendiri aktiviti calon-calon di sekitar negeri ini. Calon yang ditemui giat mengedarkan risalah memperkenalkan diri kepada masyarakat di premis kediaman dan perniagaan. Risalah tersebut bukan sahaja mengandungi profil calon, malah manifesto parti masing-masing. Calon-calon terbabit adalah calon bebas Dun Bemban, Datuk Eng Chun Kun, calon PH Dun Aikro, Kek Chi Yi dan calon PH Dun Tabunaning, Zairi Subuh. Golongan Belia Melaka mengharapkan kerajaan negeri yang baru memberi tumpuan kepada beberapa isu melibatkan golongan berkenaan, antaranya isu berkaitan pendidikan dan peluang pekerjaan. Saya mengharapkan agar kerajaan yang baru ni menitik beratkan berkaitan pendidikan untuk belia dan juga memberi peluang kepada belia-belia untuk sambung belajar yang mana mungkin tak dapat meneruskan pelajaran tu, mungkin diberikan sebuah harapan baru ataupun bantuan untuk mereka menyambung pelajaran. Harapan saya kepada kerajaan sekarang lebih mengetengahkan isu kekurangan pekerjaan lah bagi golongan belia. Seperti yang kita tahu yang golongan belia sekarang kekurangan pekerjaan, mungkin disebabkan COVID, ekonomi pun semakin menurun. So saya harap kerajaan dapat bantulah. Saya harap kerajaan yang akan datang dapat memberi tumpuan yang lebih kepada golongan yang kurang berpendidikan, contohnya yang akan ambil kemahiran. So mungkin dia boleh fokuskan kepada tabung kemahiran, di mana yang berkemahiran ni boleh diberi pinjaman yang agak rendah interest. So orang kemahiran boleh sambung belajar. Selain itu, golongan belia mahu tumpuan diberikan kepada usahawan muda yang ingin memulakan perniagaan. Diharapkan dapatlah memberi peluang pekerjaan kepada mereka sebab ramai yang sebenarnya menganggur kat luar sana dan ramai juga yang mencari pendapatan melalui perniagaan sendiri, dan harap juga kepada kerajaan memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga muda lah dekat Malaysia ni, especially di Melaka, supaya mengeluarkan bantuan-bantuan yang walaupun agak setimpal tapi agak bermakna bagi diorang. Macam saya kan golongan muda, so saya nak macam peluang pekerjaan untuk graduate tu lebih menjana lah. Lepas tu
kalau macam bisnes untuk belia muda tu dapat kos yang untuk dia mulakan bisnes tu sendiri. Lebih mudah. Mengikut statistik daftar pemilih, seramai 190,004 orang ataupun 38.37% pengundi di Melaka merupakan golongan belia. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman mengesahkan bilik gerakan PN Dun Teluk Mas diarah tutup 14 hari. Notis penutupan itu susulan satu kes positif COVID-19 yang dilaporkan. 23 individu kontak rapat telah diarah menjalani ujian saringan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri turut mengeluarkan notis kompaun berjumlah RM10,000 susulan pelanggaran SOP iaitu tidak menyediakan pengimbas suhu di premis seperti diarahkan. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Fatil dan Fiona. Silakan.